Ada. Ada, bacakan Hilman nombor 1. Histogram. Instagram di sebelah menunjukkan bacaan gula dalam darah yang diambil daripada sekumpulan pesakit di sebuah klinik. Berdasarkan Instagram, adakah bentuk taburan data tersebut simetri? Berikan sebab anda. Baca semua tu. Sampai C. Hitung min dan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah. C. Bandingkan sisihan piawai bagi bacaan gula dalam darah antara 6.0 mol hingga 89 mol dengan sisihan piawai di B. Berikan justifikasi anda. Okey, terima kasih Hilman. Jaga kesihatan Hilman risau lah kita dah lama tak jumpa ni kan. Macam-macam sekarang ni jadi jagalah kesihatan tu utamakan kesihatan. Kalau ada kerja sekolah tu kalau boleh buatlah dah sihat nanti Jangan paksa diri nanti stres nanti ni. Tapi kalau sihat tu buatlah saya cakap yang tak sihat. Okey, jadi 72D kamu tengok sampai terkeluar otak. Tak tahulah otak siapa ni Histogram. Okey, situasi macam yang kawan kamu baca tadi. Cuma A ni yang saya nak tekankan kat sini adalah bentuk taburan. Okey, B hitung min dan sisihan piawai. C bandingkan. Okey, jadi untuk soalan nombor 1 kamu diberi histogram. Okey, jadi bagaimana kamu nak jawab soalan 1? Okey. Yang pertama tadi dia tanya adakah bentuk taburan tersebut simetri? Simetri ni bentuknya macam mana? Macam ni lah simetri. Dia tengah-tengah lah. Membahagi dua sama. Okey, membahagi dua sama. Itu simetri. Membahagi dua sama. Jadi kalau kamu tengok histogram tu adakah dia membahagi dua sama? Kalau kamu tengok di sebelah kiri ni nampak panjang. Kemudian yang di sebelah kanan ni dia curam. Curam. Jadi jawapannya ialah tidak. Tidak simetri. Okey. Tengok je lah bentuk histogram tu Dia kalau simetri ni syarat dia mesti membahagi dua samalah. Tinggi tu mesti kat tengah-tengah. Okey. Untuk soalan yang seterusnya B. Okey, B ni kamu kena bina jadual. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi lah sebenarnya. Jadi kalau 2C kamu dah boleh buat, yang B ni pun boleh buat. Dia nak sama macam tadi lah. Bezanya kamu belum buat aja. Belum buat. Okey, jadi macam mana kamu nak bina jadual? Okey, yang pertama kat sini, step yang pertama sekali, kalau kamu tengok histogram ni, ni dengar betul-betul jangan beritahu orang lain ni beritahu orang lain. Histogram yang kamu bina ini, paras gula ni, ini nilai sempadan. Sempadan. Jadi, dalam jadual, kamu tak bolehlah guna nilai sempadan. Kamu guna nilai had. Nilai had. Macam mana kamu dapat sempadan iaitu kamu jumlahkan kemudian bahagi dua macam titik tengah lah. Macam titik tengah. Jadi kalau kita tengok kat sini contohnya 3.95 saya tulis kat sini lah. 3.95 ni sempadan sempadan ni. Jadi dia berada di antara 3.9 dengan 4.0. Jadi jadual ni kamu jangan guna nilai sempadan guna nilai had tu lah. Guna nilai had. Yang seterusnya pun samalah. Contohnya saya ambil yang ni pula 4.95. Okey, berada antara 4.9 dan 5.0. Kat sini 4.95. Ini sempadan ni jadi kamu tuliskan had 4.9, 5.0. Ini penting ni.
Ni. Okey, jadi pastikan selang kelas kamu itu betul lah. Okey. Sebab dia tak bagi jadual. Tadi dia bagi jadual senang lah kan. Jadi ini soalan tu yang keluar otak tadi tu. Okey, kekerapan. Kekerapan kamu tengok kat sini lah. Sini 10, sini 20, sini 40. Ini yang saya nampak je lah. Yang lebih tepat tu tengok dalam buku teks tu lah. 4, 10. Okey, so kat sini 4. Kat sini 26. 4, 10, 20, 26, 43. Pastikan kekerapan tu betul. Ni. Ni mesti betul dua-dua ni. Sebab titik tengah kamu nanti mesti daripada paras gula tu, daripada selang kelas tu baru dapat titik tengah. Yang ini sama macam tadi. Sama macam tadi titik tengah. Kemudian fx, x kuasa 2, fx kuasa 2. Jadi jumlahkan kekerapan 130, jumlah fx 886.5. Jumlah fx kuasa 2 6283.526. Seterusnya gantikan ke dalam rumus rumus min tadi. Okey, fx 886.5 bahagi f 130, so jawapannya 6.82. Sisihan piawai fx kuasa 2 perkan dengan f tolak min kuasa 2 1.35 kilogram. Jadi min dengan sisihan piawai tu sama macam soalan C tadi, bezanya yang ni lah. Ni nampak tak? Selang kelas dengan kekerapan. Yang ini pastikan betul. Sebab kamu dibagi histogram, dia tak bagi jadual. Jadi daripada histogram bina jadual. Okey, so kamu kiralah min sisihan piawai. Okey, soalan C, bandingkan antara 6 hingga 8.9. Tengok balik jadual kamu tu. Yang ni, nampak tak? Ini. Ni. Maksudnya soalan C tu kamu kena kira min yang baru dan sisihan piawai yang baru. Ni saya dah tulis siap-siap tadi. Jimat masa. Okey, maksudnya untuk min, nampak ni. Okey, fx fx. Ni kan. 167.7 yang ni je. Yang kamu jumlahkan. Jumlahkan, kemudian bahagikan dengan kekerapan 96. Dari sini 26, 40, 30. Dia nak 6.0 hingga 8.9 so kamu kira min yang baru, sisihan piawai yang. Untuk sisihan piawai pun sama. Okey, ni. Jumlahkan yang ni je. Ni. Jumlahkan berapa jawapannya? Dapat 5443.84. Bagikan dengan 96, kemudian tolakkan dengan min tadilah. Tolakkan dengan min tadi, so dapatlah jawapannya. Jadi sisihan piawai. Sisihan piawai. Jadi kalau kita tengok lebih rendah. Nampak? Lebih rendah. 0.7 lah. Kat sini mungkin titik perpuluhan dia tak sama. Jadi kalau beza dekat tu diterimalah. Tapi kalau jauh tu tak boleh lah. Lebih rendah. Sebab yang asal berapa? 1.35. Okey. 1.35. Maksudnya kat sini dia lebih rendah lah. Kerana apa? Kerana datanya yang lebih betul lah tu data lebih kecil. Kalau tadi kita ambil data daripada 3 sampai 8.9. Tapi sekarang ni data dia 6 sahaja sampai 8.9.
Lebih kecil lah. Okey, itu soalan nombor 1 Jadi min dengan sistem piawai sama dengan 2C tadilah. Okey. Seterusnya yang kedua. Yang kedua saya nak minta siapa pula ni Iqbal. Iqbal tadi tak muncul lagi Iqbal ni. Iqbal ada Iqbal? Iqbal. Satu lagi soalan terakhir ni. Lepas tu kita selesailah bab 7 Okey, Iqbal tak ada. Alia lah, Alia. Munculkan diri Alia. Bacakan soalan yang terakhir ni, nombor 2. Alia. Kejap cikgu. Baca soalan je nombor 2 tu. Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis statistik terhadap harga dalam RM bagi 10 kg beras di pasaraya P dan pasaraya Q. Bilangan data yang diambil di kedua-dua buah pasaraya masing-masing ialah 20 kampit beras. Nyatakan. Nyatakan min dan julat bagi harga beras di kedua-dua pasaraya. B. Taburan harga beras di pasaraya manakah yang lebih simetri? Jelaskan jawapan anda. C. Komen tentang median dan julat antara kuartil bagi kedua-dua data. Okey, terima kasih. Jadi soalan nombor 2, situasi kawan kamu dah baca. Cuma yang saya nak tekankan kat sini, jadual yang diberi tu dia dah bagi min, dah bagi sistem piawai. So kamu nak kira apa kan? Nilai minimum diberi, kuartil, median, kuartil ketiga, maksimum, semua dia dah bagi dah. Okey. Jadi untuk soalan A, min dan julat. B, taburan harga beras. Kemudian C, median dan julat antara kuartil. Jadi untuk soalan nombor 2 ni tak ada pengiraan lah. Pengiraan tak banyak lah. Okey, soalan A tadi dikata apa? Min dan julat. Tengoklah jadual tu. Pasaraya P dan Q. Minnya berapa? Ni. Sama betul P 32, Q pun 32. So samalah. 32 dah. Okey, kemudian julat pasaraya P dan Q. So julat ni nilai maksimum, ni nilai maksimum 40. 40 tolak nilai minimum 26. So jawapannya berapa? 14. Min tadi 32. Min dan julat adalah sama. Okey, sama. Iaitu 32 dan 14. Selesai soalan A. Sekejap sahaja. Okey, B. Taburan harga beras. Okey. Jadi kalau kamu tengok taburan. Okey, pasaraya P. Yang mana lebih simetri kan jawapan dia kan. So yang lebih simetri ialah pasaraya P. Kerana apa? Min dan median adalah sama. Kita tengok P. Min 32, median pun 32. So P adalah lebih simetri. Kemudian C, median dan julat antara kuartil. Okey. Jadi pasaraya P, pasaraya Q, macam ni lah. Ni. Ni pasaraya P, pasaraya Q. Kamu tuliskan semula kuartil 1, median kuartil 3. Kuartil 1, median kuartil 3. Tengok jadual tadi. Kuartil 1, 30. Median 32. Kuartil 3, 34. Q,
32, 4, 34, 34. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh tulis iaitu julat antara kuartil pasaraya P adalah lebih besar. P adalah lebih besar. Kalau kamu tengok kat sini 30, 32, 30. Dia lebih panjang lah macam ni kan. 30, 32, 34. Okey, lebih besar. Manakala julat antara kuartil bagi pasaraya Q. Okey, pasaraya Q lebih padat. Sebab apa padat? Sebab kita tengok median dengan kuartil ketiga ni sama. Kalau garis nombor kita tengok 32, kemudian 34. So kat sini median, kemudian kat sini kuartil ketiga lah. Macam ni lah kita lukis senang. Nampak? P lebih besar dan Q lebih padat. Okey, selesai soalan C.